Baik, bagi mengulas lanjut, kita membawakan dua tetamu pada pagi ini. Pertama sekali saya nak perkenalkan Jeremy Lim, Naib Presiden Persatuan Pemilik Restoran dan Bistro PPRB, dan juga Rizal Kamal, Presiden Persatuan Penggiat Festival Antarabangsa Alive. Terima kasih kerana bersama kami pada pagi ini. Mungkin pertama sekali, kedua-dua sektor dan juga industri ini adalah antara yang terkesan teruk akibat pandemik COVID-19 dan juga penutupan ekonomi kita dan sempadan kita. Mungkin saya nak bermula dengan Jeremy terlebih dahulu. Restoran dan juga bistro ini mungkin ada yang beroperasi sepanjang PKP sebagai contoh, namun sudah pastilah kehadiran pelanggan itu berkurangan. Pembukaan sempadan terlebih dahulu, kalau kita melihat bagaimana ini akan merancakkan lagi industri restoran dan juga bistro sendiri. Selamat pagi Najib. Ini satu perkembangan yang amat positif dan ia akan membawa impak yang positif ke atas ekonomi Malaysia lah. I rasa day one kita buka mungkin bisnes tidak akan merancak seperti apa yang disangka. Mungkin akan ambil masa yang lebih panjang lah. Ada yang memang betul, ada restoran yang buka sempena PKP atau MCO sepanjang masa tu. Tapi memang bisnes tu kekurangan. Ada di kalangan ahli-ahli PPRB yang memberitahu kita bahawa dia hanya dapat lebih kurang daripada 10% bisnes yang dia dapat bila masa biasa pre-pandemic. So yeah, I think it's a good call, but recovery will take a long period. Ya, tapi untuk memberikan gambaran juga pemahaman kepada saya, penonton Astro Awani juga, untuk industri restoran dan juga bistro ini, sebelum kita menutup sempadan sebagai contoh, berapa peratus kalau boleh dianggarkan ia menyumbang kepada kehadiran pelanggan di sana? Selepas kita tutup, berapa peratus mungkin turun dan sebagainya? Okay, bisnes yang datang dari pelancong, it depends. Kalau di bandar seperti Johor Bahru, Melaka, pasti bisnes yang datang dari pelancong agak besar, dalam 60% ke atas. Tapi kemungkinan besar tempat yang seperti Ipoh ataupun Port Dickson, dia bisnes pelancong dia bukan asing, pelancong dia lokal kebanyakan. So that tandem of business yang datang daripada lokal versus pelancong asing, it differs from state to state. Tapi apa yang important yang kita nak sampaikan is that it's critical for us to receive foreign tourists, sebab Malaysia alone, populasi kita tak besar sangat, so we cannot survive on just domestic tourists. Pastinya kita perlu pendatang pelancong. We start small dari Singapura first, hopefully soon negara lain akan relax their SOPs as well, and then we will see a larger tandem of recovery daripada pelancong-pelancong asing yang datang dari luar Asia. Okey, saya nak bawa juga perbincangan ini bersama dengan Rizal kerana kita melihat sepanjang PKP itu sudah pasti segala event, majlis dan sebagainya tidak dapat dilaksanakan. Kemudian kita buka sedikit, kita tutup kembali dan sebagainya. Kali ini kita mahu buka sepenuhnya untuk melihat kepada pemulihan itu. Pastilah ini permulaan untuk pemulihan bagi penggiat festival sendiri. Bagaimana disaksikan pembukaan sempadan ini akan menjadi, orang kata batu loncatan besar untuk industri festival sendiri dan juga event sendiri. Okey, terima kasih. 1 April ni tarikh yang amat dinanti-nantikan kepada semua penggiat acara di Malaysia kerana dua sebab. Nombor satu, kita boleh menerima pelancong-pelancong daripada luar negara untuk datang ke Malaysia untuk meriahkan lagi kita punya acara-acara yang kita akan buat di Malaysia. Nombor dua, kita 1 April adalah tarikh yang membolehkan pengacara membuat kapasiti 100% untuk acara-acara konsert-konsert, comedy show ke, dance show ke, tarian, macam-macam aktiviti dibolehkan 100%. Jadi
buat pertama kali sejak pandemik, kita boleh membuka perniagaan kita secara 100%. Tahap persediaan apabila pengumuman ini dilakukan untuk penggiat-penggiat acara ini 1 April sudah boleh dibuka sempadan, dan juga apa tahap kesediaan mereka, apa yang dirancang untuk dilakukan dan sebagainya, Rizal? Jadi banyak penggiat sekarang tengah plan buat acara. Jadi semua artis-artis, perbincangan dengan artis, dengan performance semua sudah dibuat untuk beberapa bulan, dan juga banyak acara-acara yang tertunggak, acara-acara yang tidak boleh dilakukan selama 2 tahun ni, festival-festival yang macam tergantung 2 tahun ni akan dilakukan pada tahun 2022. Jadi kita semua memang really looking forward to a period kita boleh recover selepas 2 tahun tidak boleh membuat acara secara sepenuhnya. Okey. Sudah pastilah apabila PKP kita laksanakan, ramai yang terjejas dan ramai yang terpaksa melepaskan pekerja dan juga tenaga kerja mereka. Jeremy, kalau kita melihat kepada industri F&B, kalau kita sifatkan ini, sudah pasti banyak pembuangan pekerja dilakukan semasa PKP juga kan, kerana tekanan kos dan sebagainya. Kali ini persediaannya kerana ekonomi sudah hampir dibuka sepenuhnya, sempadan juga bakal dibuka 1 April nanti. Bagaimana untuk penggiat-penggiat ini, usahawan ini bersedia dengan memasukkan pekerja dan sebagainya? Adakah ada cabaran tertentu? Memang betul ada cabaran tertentu. Tapi saya rasa seperti apa yang I ulaskan tadi, the recovery dia bukan akan berlaku 1st of April then start straight away 100%. Dia akan recovery dalam jangka masa yang I rasa it's not long term tapi mid term. So kebanyakan ahli-ahli dan member dekat industri F&B, we are looking for staff untuk meningkatkan manpower kita, tapi with the cost base in mind. So dia bukan akan meningkat maybe double ke triple of the workforce. Mungkin akan secara perlahan and depending on the arrival and recovery of business, dia akan berlaku in tandem lah. So kalau sebelum pandemik, restoran saya ada 10 staff. Masa PKP mungkin dia jatuh sampai 6 staff. Tidak mungkin menjelang 1 April nanti saya akan ada 10 atau 12 staff. I mean dia akan secara berperingkat lah increase so that cost base dia tidak akan skyrocket juga lah. Okey. Untuk pengusahawan juga sudah pasti bukan sahaja cabaran orang kata menguruskan kos masa pandemik itu, tetapi juga kos-kos yang mendatang. Kerana sekarang harga bahan mentah mahal sebagai contoh. Dan juga kita melihat kepada kita bakal melaksanakan gaji minimum juga antara cabaran besar untuk usahawan yang kecimpung dalam F&B dan sebagainya. Bagaimana ini semua the juggle itu di kalangan usahawan? Apa yang mereka kongsikan? Kalau boleh kita kongsikan juga kepada penonton Sarawak ni. I rasa the cost of goods increase is something that kita tidak boleh menafikan. It will continue to increase in the short term. Tapi longer term, bigger picture, I rasa dia akan stable. Dia akan stabilize. The minimum wage, gaji minima RM1,500. Sebenarnya, I rasa di kalangan F&B, kebanyakan restoran, bistro yang berada di bandar, kita sudah bayar lebih dari RM1,500. Kita hanya sekarang concern kita memang tertaluk pada bisnes-bisnes yang di luar bandar. Mungkin RM1,500 akan terlalu banyak untuk satu warung kecil ke ataupun kedai mamak yang kecil ke. Mungkin dalam bisnes tu dia ada 2-3 orang saja. So yang tu kita akan appeal pada government so that dia akan berperingkat jugalah. So it's not one size fit all policy. Dia akan fikir, dia akan datang pada
come to the people, come to the grassroots. Dia akan dengar apa yang berlaku, then dia akan implement policy yang make sense, yang logical. Ya, Rizal, bukan saja cabaran itu kita bawakan untuk penggiat festival, acara dan sebagainya. Lagi kalau acara itu berperingkat antarabangsa, bagaimana pandangan sendiri melihat kepada SOP yang digariskan pada ketika ini? Adakah cukup longgar sehingga kita boleh membolehkan pewujudan festival antarabangsa yang lebih mudah, ataupun perlu dipermudahkan lagi SOP, Rizal? Okey, sebelum announcement yang kita boleh buat 100% capacity, memang kita tidak boleh, kita tak mampu nak membawa artis antarabangsa. Sebenarnya artis antarabangsa pun diorang tak akan datang ke Malaysia jika capacity 100% tidak dibenarkan, because macam tak berbaloi lah, you know. Especially artis-artis yang berperingkat yang tertinggi daripada Amerika ataupun daripada Britain. Jadi sekarang ni walaupun kita perlu memakai mask, ada protokol SOP yang mengena dengan kesejahteraan penonton, ia semua boleh diterima. Yang paling penting kita membuat satu acara yang risikonya tidak tinggi, risikonya terkawal, dan kapasiti dibenarkan untuk 100%, dan orang boleh menikmati acara-acaranya serapat yang boleh zaman sebelum pandemik. Ya, kalau kita melihat kepada industri acara ini, berbilion sumbangan kepada ekonomi sudah pasti penting. Tapi ketika PKP, ramai syarikat gulung tikar, banyak syarikat gulung tikar sebenarnya disebabkan oleh tekanan tersebut. Kali ini bagaimana ia tumbuh kembali selepas sempadan dibuka? Penjangkaan mungkin pandangan Rizal sendiri, adakah lebih banyak syarikat akan kembali beroperasi ataupun kembali semula ke dalam industri dan sebagainya? Mungkin ada juga rakan-rakan seindustri yang berbincang tentang isu itu? Kita punya estimate sebenarnya seramai 70% daripada penganjur acara yang membuat acara terbuka, konsert, shows and so far festival, seramai 70% dah keluar daripada industri dan bertukar membuat perniagaan-perniagaan yang berbeza. Jadi selepas kembali sekarang ni I notice lah ada yang ingin kembali ke perniagaan penganjuran acara, ada yang tidak, ada yang dah tukar, fully pivot to a different type of business. Jadi mungkin ada play baru yang akan datang, because this industry is always very attractive because it's a very exciting type of business. Jadi memang it's a refresh start for the industry. InsyaAllah kita boleh recover and kembang secepat mungkin. Tapi semua peserta industri untuk acara ini sudah bersedia dengan SOP, dengan keadaan dan juga norma baru dan sebagainya? Kita cukup bersedia. Kita dah lama menunggu ni. Dah lama menunggu, jadi kita apa-apa pun kita mestilah bersedia menjalankan protokol kos-kos yang baru, because kita punya relationship dengan vendor pun dah 2 tahun tak establish. Jadi banyak benda-benda baru dan cara-cara baru yang kita perlu establish. Macam different way of doing business as compared to pre-pandemic. Kita mula baru, macam venue pun banyak syarat-syarat yang baru and so forth. Jadi kita bermula dan buat balik business ni step by step lah. Especially dengan artis antarabangsa. Artis antarabangsa pun cara mereka membuat business sudah berbeza sedikit compared dengan pre-pandemic. Jadi it's a changing time. Okey, Jeremy, mungkin kali terakhir harapan dan juga apa yang penambahbaikan yang boleh disuarakan untuk kita bergerak kepada endemik ini, pembukaan sempadan, khususnya untuk penggiat-penggiat usahawan-usahawan restoran dan juga bistro sendiri. I think akhir kata now is up to us. So sebagai peniaga, I know
bottom line is very important. Tapi jangan lupa to take care of our people, to take care of our customers juga, and maintain SOP yang telah ditaklukkan lah. Business is important, but the Malaysia's recovery it is even more important. So yang tu I hope semua business yang di F&B ataupun di sektor-sektor lain, di business lain yang di sektor pelancongan, I hope everybody please adhere to the given SOP, and I wish everyone the best of luck. Dan final thing, I hope that we continue to have engagements with government. Yang tu I think paling important, sebab kebanyakan policy guidelines yang dikeluarkan oleh Putrajaya kemungkinan besar dia tidak faham nuances yang berlaku di grassroots. So apa yang berlaku di kalangan peniaga ataupun di kalangan pelanggan mungkin tidak diproses masa polisi itu dibina. So I harap policy makers, kementerian boleh continue untuk berjumpa dengan para peniaga dan keluarkan polisi yang lebih ketat. I mean more conducive policies. Ya.